Kemana sahaja kami pergi, memang terasa amat dekat dengan masyarakat Patani. Pagi ini, sebelum berjumpa Cik Sulaiman dan sahabatnya Sabri di Masjid Krisik, kami mengambil peluang untuk ke Kampung Datuk terlebih dahulu. Di sana terdapat banyak pemakaman bersejarah. Kampung Datuk terletak di kawasan Tanjung Budi menghadap Teluk Patani di sebelah baratnya dan Laut Cina Selatan di sebelah timurnya. Maklumkan selepas kami meneliti di kawasan kompleks makam ini, kebanyakannya memang nampak struktur, motif bunga dan juga kata setiap jenis nisan yang berada dekat sini adalah jenis nisan yang milik ataupun dikhaskan oleh kerabat di Raja Kelantan, di mana boleh kita tengok apa ukiran-ukiran tersebut kita boleh jumpa dekat makam di Raja Langgar Kota Baru Kelantan. Dan malangnya disebabkan apa banyakkannya ukiran, jadi tiada pahatan nama yang terdapat di batu granit ini kecuali satu saja dari dua, dan yang lain disebabkan kebanyakannya sudah pun dulu hawa dan tidak menampak pahatan khat itu lagi. Untuk sedia maklum, ini adalah makam Sultan Muhammad beserta permaisuri baginda yang berada di sini, dan boleh dikatakan sebelah ini adalah makam kerabat Sultan Muhammad lah yang berada di sini. Makam Sultan Muhammad ini atau Sultan Peraya Long Muhammad Ibni Raja Kampung Laut Tuan Besar Long Ismail Ibni Raja Long Yunus yang memerintah Patani dari tahun 1842 hingga 1856 adalah dari generasi kedua dinasti Kelantan. Selain pemakaman di Raja Kelantan di sini, terdapat juga makam-makam lama bernisan Aceh disyakir terkait dengan orang-orang besar Johor dan juga makam ulama terkenal Patani Tok Panjang atau Syekh Gombak atau nama asalnya Maulana Abdul Mubin. Beliau berasal dari Minangkabau. Sesuatu yang tragis terjadi apabila beliau dituduh menjual tembaga pada zaman Raja Biru, di mana pada waktu itu tembaga adalah barang larangan untuk berjual beli kerana pembuatan meriam. Hukuman bunuh adalah hukuman tertinggi dan hanya boleh dikeluarkan arahannya oleh pemerintah tertinggi. Sama juga hukumannya di Kedah, seperti yang termaktub di dalam manuskrip lama Undang-Undang Kedah. Dipendekkan cerita, setelah hukuman dijatuhkan, mayat Tok Panjang dibuang ke dalam Sungai Budi. Mayat beliau sentiasa dalam keadaan berdiri dan tidak tenggelam. Raja Biru mengarahkan mayat beliau disempurnakan dan dikuburkan. Ketika mayat beliau ditarik keluar dari sungai, ianya memanjang dan terpaksalah digali makam yang panjang. Begitulah asal nama Tok Panjang yang diberikan kepada beliau. Cantik sungguh pemandangan Laut Cina Selatan atau dahulunya dikenali sebagai Laut Champa. Champa adalah salah sebuah kerajaan Melayu yang telah hilang dari lipatan sejarah. Sejarah Patani sangat berkait rapat dengan sejarah Champa. Jangan sampai amanah Arif Billah Taif kita lupakan. Kami tidak dapat lama berada di Kampung Datuk untuk meneliti makam-makam lain. InsyaAllah di lain kapangan kami akan singgah lagi. Masjid Krisik ini telah digunakan kembali sejak 30 tahun yang lalu. Ianya diilhamkan seni binanya dari seni bina Masjid Al-Aqsa di Palestin oleh Syekh Safiuddin Al-Abbas pada tahun 1514 di zaman pemerintahan ananda Sultan Ismail Shah, iaitu Sultan Muzaffar Shah. Baginda syahid di Ayutthaya dan menyerahkan pemerintahan selepas itu kepada adindanya Sultan Mansur Shah. Masjid Krisik ini dianggap sebagai masjid rasmi pemerintahan Melayu Patani Darussalam. Perlu juga diketahui bahawa Raja Peraya Tun Nakpa Intira Sri Wangsa iaitu Sultan Ismail
bukanlah yang pertama memeluk Islam sebelum rakyat baginda, seperti mana yang selalu berlaku di negeri-negeri Melayu yang lain. Islam telah bertapak lama sebelum Raja Prayatu Napa memeluk Islam. Kajian lanjut tentang Islam di Patani boleh kita lihat terkaitnya dengan pemerintah Champa dan Kelantan sebelumnya. InsyaAllah akan diulas lebih lanjut dalam video log ini semasa sesi jelajah makam-makam lama sekitar Patani. Pada 28 April 2004 hari Ahad, semasa solat fardu, masjid ini telah dikepung pihak tentera. Jemaah tidak dibenarkan keluar dari masjid dan beberapa tembakan rambang telah dilepaskan menyebabkan ramai yang syahid di dalam masjid ini. Kita masih dapat melihat kesan tembakan dinding batu dan pintu kayu masjid. Peristiwa berdarah tak baik juga berlaku pada Oktober tahun yang sama. Berat bahu memandang, berat lagi bahu yang memikul. Inilah yang terpaksa dipikul oleh saudara kita di Patani. Harapan tetap menggunung kepada pemerintah Thailand supaya keamanan kembali pulih di wilayah ini. Kami meninggalkan motosikal di Masjid Krisik dan meneruskan jelajah kami berkereta ke Kampung Samala. Terdapat beberapa nisan Aceh di sini. Inskripsi lengkap nisan-nisan Aceh ini terdapat dalam buku Makam-Makam Islam Lama di Maritim Asia Tenggara. Sayangnya, tiada nama pemilik pada nisan-nisan ini. Nisan bertangkai paling atas yang terdapat pada paparan ini adalah mirip nisan terdapat di pemakaman Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Hutan Tinggi Johor. Juga terdapat di Kampung Pulau Juar, Perak dan Bukit Pinang di Kedah. Nisan kecil yang di hujung sekali mirip seperti yang terdapat di Johor Lama, mungkin Kota Tinggi Johor. Kami cuba mengesan pemilik makam ini. Biasanya, inskripsi pemilik dapat dilihat pada bahagian bawah nisan Aceh seperti ini. Malang yang tiada pahatan nama yang kami jumpa. Walau bagaimanapun, terdapat impunan batu atau bata lantai di kawasan ini menunjukkan kawasan pemakaman ini adalah kawasan pemakaman orang besar-besar yang terkait dengan kerabat diraja. Contoh impunan batu atau bata lantai tidak sempat kami rakamkan pada paparan di Kampung Samala ini. Perkuburan ini masih menjadi misteri. Adakah ianya terkait dengan peristiwa kerabat Johor semasa Raja Kuning atau anak keturunannya Raja Bajau? Allahu'alam. Seterusnya kami ke makam Datuk Pujut di Kampung Pujut. Juga tidak dapat dipastikan melalui nisan ini milik Datuk Pujut yang mana. Difahamkan penggunaan nama Datuk Pujut ini masih ada sehingga tahun 1808. Antara nama-nama yang boleh dipadankan dengan pemilik makam ini adalah Long Nik, ananda Wan Daim, iaitu pemerintah terakhir Kerajaan Champa yang memerintah Champa dari nasab dinasti Selatan pada tahun 1684 hingga 1692. Kemudian Champa diperintah oleh dinasti Boneka Nguyen hinggalah kerajaan Champa lenyap terus dari lipatan sejarah pada tahun 1822. Champa adalah kerajaan Melayu Islam di mana tempat yang kita kenali sebagai Vietnam sekarang.
Nisan Aceh di sebelah makam Datuk Pujuk ini juga tidak diketahui pemiliknya dan tidak direkodkan di dalam buku makam-makam Islam lama di Maritim Asia Tenggara. Apa yang diketahui adalah makam ini milik wanita kerana bertangkai. Kami menjelajah pula ke sebuah lagi makam misteri di Kampung Pintu Gajah. Kedua-dua pasang nisan ini amat unik dan bukanlah dari jenis nisan Aceh. Kedua-dua nisan ini bukan hanya misteri, tapi sangat unik kerana terdapat 4 telaga atau perigi di 4 penjuru kedua-dua makam ini yang dikatakan dibina sebagai sumber air minuman untuk gajah-gajah. Corak pahatan nisan ini seperti yang terdapat pada makam Sultan Ismail Shah yang bakal kita lawati nanti. Seni bina kedua-dua nisan ini dikatakan berseni bina Patani Brunei kerana terdapat persamaan dengan nisan yang dijumpai di Temasek, Brunei. Terdapat pahatan kalimah syahadah dan ayat-ayat Quran pada kedua-dua nisan ini, tetapi sayangnya tiada pahatan nama yang dapat dikesan. Walau bagaimanapun, terdapat clue yang mungkin kita terlepas pandang di makam Sultan Ismail Shah yang mungkin juga merujuk kepada empunya makam ini. Di samping clue lain iaitu hanya terdapat 2 nisan berseni bina seperti ini yang terdapat di Patani. InsyaAllah kami akan cuba bentangkan untuk sama-sama kita fikirkan dan membuat kajian lanjut. Patani telah mencapai zaman kegemilangannya apabila diperintah oleh Raja Hijau, Biru dan Ungu. Ratu-ratu wanita Patani ini adalah adinda kepada Sultan Bahadur yang dibunuh oleh Raja Bima, yang mana pada zaman Sultan Bahadur inilah telah berlaku banyak kezaliman. Ratu-ratu Patani ini semuanya adalah ananda kepada Sultan Mansur Shah. Era pemerintahan dinasti Sriwangsa berakhir dengan mangkatnya Raja Kuning, ananda Ratu Ungu. Makamnya terdapat di Mukim Cempaka, Kelantan. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit perselisihan dalam catatan sejarah jika menurut tarikh Patani. Raja Hijau memerintah dari tahun 1584 sehingga 1616. Di zamannya, Baginda memperkenalkan Kementerian Agama. Jasa dan sumbangannya inilah Patani terkenal sebagai Serambi Mekah. Menguasai pelbagai bahasa menjadikan pedagang mudah berkomunikasi dengan Baginda. Patani masyhur sebagai pusat perdagangan dan mula dikenal di dunia. Jacob van Nex, seorang pedagang Belanda, melaporkan Patani adalah sebuah negeri yang kaya dan makmur di zaman Raja Hijau. Jasa dan sumbangan Raja Hijau terhadap perkembangan ilmu, terutamanya ilmu agama, masih dapat dilihat di Patani pada hari ini.
Pada zaman Raja Biru yang memerintah dari tahun 1616 hingga 1624, benteng pertahanan petani diperkuatkan. Tembaga menjadi barang larangan untuk berjual beli. Dikatakan di zaman Raja Biru inilah dua meriam besar petani dibuat, iaitu meriam Sri Negara yang tenggelam di Kuala Patani Lama, sementara meriam Sri Patani dirampas Siam yang sekarang ini berada di Kementerian Pertahanan Thailand di Bangkok. Meriam ini dirampas pada zaman Sultan Muhammad Al-Syahid dari dinasti Kelantan I. Raja Biru bijak menempatkan kota-kota darat yang menjadikan pertahanan darat terlalu kuat untuk dicerobohi musuh. Legasi ini diwarisi seterusnya oleh Ratu Ungu. Memerintah dari 1624 hingga 1635, Ratu Ungu meneruskan legasi kakak-kakaknya. Baginda merupakan permaisuri Sultan Abdul Ghafur Pahang, kembali ke Patani selepas kebangkitan suaminya. Di era Ratu Ungu inilah, Siam beberapa kali melancarkan serangan menggunakan jalan laut. Kerana jalan darat untuk masuki Patani dihadang oleh banyak sungai-sungai yang berselirat serta kota-kota pertahanan hebat Patani. Pada awal serangan Siam, iaitu pada tahun 1632, Siam tidak ada teknologi meriam yang hebat seperti Patani. Dengan mudah serangan itu dapat dipatahkan. Seperti mana British yang mundur dan lemah pada awal abad ke-11, begitulah juga dengan Siam. Tetapi mereka bangkit dari kejahilan dan selepas lebih 100 tahun, mereka mampu menakluk negeri-negeri Melayu dengan bantuan teknologi dari luar yang mereka pelajari dan beli. Semoga sejarah ini dapat menjadi panduan kepada kita supaya bangkit dengan ilmu pengetahuan. Kenal dan sedar kedudukan diri di mana kita berada dan siapakah kita, insya-Allah. Destinasi kami terakhir pada hari ini adalah makam di Kampung Parik atau dikenali sebagai Kubur Barahum. Di sinilah bersemandinya dua jasad Sultan Patani, iaitu Sultan Ismail Shah yang mengikut periwayatan Hikayat Patani, baginda adalah Sultan Patani yang pertama, dan juga makam Sultan Mansur Shah, adinda kepada Sultan Muzaffar Shah yang syahid di Ayutthaya. Jika kita perhatikan nisan di sebelah kiri, amat mirip dengan nisan yang kita jumpai di Kampung Pintu Gajah. Malahan di dalam inskripsi nisan ini, ianya bertulis Al-Malik Al-Adil bin Muhammad atau Ibn Muhammad Al-Malik Al-Adil. Sebutan Al-Malik ini tiada di tempat lain di rantau Asia Tenggara melainkan di Samudra Pasai. Ini berkemungkinan besar adalah pengaruh Syekh Said Al-Barsisa Al-Yamani yang mengislamkan Sultan pertama Patani atau lebih dikenali sebagai Tok Pasai. Nisan di makam Sultan Mansur Shah ini adalah dari jenis nisan Aceh yang sukar dibaca inskripsinya. Baginda meneruskan legasi kekandanya Sultan Muzaffar Shah, memerintah dari tahun 1564 hingga 1572. Maka baginda terletak di kawasan yang sama dengan Sultan Ismail Shah. Kami ke Pantai Penarik semula untuk kembali bermalam di sini.
Kebetulan ada majlis sambutan Maulid Rasul di sini. Suasananya cukup meriah. Dengan paparan ini, maka berakhirlah vlog jelajah sejarah Petani hari kedua. Gadisku, serima wangi bagai disiram selautan kasturi.